Okay, Tuan Adam, boleh Tuan Adam? Kita start balik Tuan Adam. Semua dah ada ni. Okay, Assalamualaikum. Saya Adam dari Tawau. Setakat ni pernah buat satu website. Satu lagi saya beli dengan Tuan Ashraf lah. Problem tu ROI memang tinggi. Bukan tinggi, rendah. Negatif. Okay. Setakat ni lah. Berapa lama? Tuan Adam buat berapa lama dah? Saya start last year, hujung tahun. Oh, last year 2019 hujung tahun. Kalau secara kasar ni maknanya baru 3 bulan lah kalau saya buat KK, betul lah? Dalam 3 bulan. Lebih kurang 2019. macam 6 bulan lah. Tapi saya stop sebab ROI tu tinggi sangat. Bukan tinggi lah, rendah, negatif. So maknanya maksimum produk pernah buat dua produk. Satu saya buat, satu lagi yang Tuan buat sendirilah. Yang saya buat sendiri. Saya lupa just nak buat disclaimer sikit . Dalam kita punya conference ni, kalau boleh lah, kalau tak nak sebut nama produk apa yang tuan-tuan buat, tuan dan puan lah yang mana tuan-puan yang pernah buat, tak ada masalah sebab yang tu private PNC lah, private and confidential masing-masing. Tapi kalau nak sebut tu pulang lah. Tapi saya advise kalau tak nak sebut pun tak apa. Tapi kalau nak sebut terpulang. Okay? Bila Okay Tuan Adam. So masalah dia, masalah ROI tinggi. Negatif lah sekarang ni. Kos iklan tu lagi tinggi. Mungkin dari segi keyword research saya kurang okey lagi. Letak kos iklan daily sehari berapa untuk dua-dua produk? Saya letak $9. Tuan pakai currency USD Betul. Google Ad. Niche yang tuan produk tuan buat sendiri tu produk niche apa Dog training memang kompetitif okay, dog kan. training. Okay, faham. Yang satu lagi saya buat tu niche apa tuan? Just Weight beritahu loss. nama. Weight loss, niche weight loss. Dua-dua pernah dapat pernah dapat sale tak? Pernah dapat sale weight tak loss, dua-dua? Weight loss dapat sale. Dog training tak ada langsung. Tapi duit iklan makan. Betul. Tuan letak $9. Aha. Untuk weight loss tuan letak sama juga ke $9? Sama juga. ROI weight loss tu negatif juga ke atau bila campur dua-dua tu pun negatif? Kalau dua-dua tu negatif. Kalau tuan run weight loss saja, ROI dia dapat balik modal ke atau ada profit sikit ke atau ada loss sikit ke? Ada profit sikit. Ada profit sikit lah, profit tipis lah. Ada profit sikit. Okay, saya faham Betul. situation dia. Okay, saya faham. Okay, Tuan Adam, terima kasih. Okay, yang dalam grup ni saya nak tanya, siapa yang ada soalan yang sama macam Tuan Adam, situation dia sama ataupun challenge yang sama macam Tuan Adam, cuba tekan simbol yang tanda-tanda good tu dekat skrin. Saya nak tengok berapa ramai yang ada masalah situation yang sama dengan Tuan Adam. 1, 2, 3, 4 orang. 5 orang, 6, 7. Okay, 7 Okay, 7 orang. Sebab tu saya go through one by one sebab saya tahu dalam ramai-ramai ni mesti ada soalan yang sama. Okay, Tuan Adam, saya punya advice, situation ni, soalan ni memang soalan ni famous lah. Kalau masa saya dengan Syafiq Cekno dulu, saya pernah ke kelas Tuan Malik. Kami pernah jadi facilitator lah. Tuan Malik minta kami, saya dan Tuan Syafiq yang ada di bawah tu dalam video ni, untuk assist. Dan soalan di dalam kelas pun memang ada soalan ni orang tanya, masalah ROI negatif lah. Okay, jadi masalah ROI negatif ni selalunya kalau based on experience saya sendiri, apa yang saya buat, konsep saya bila saya buat satu account ClickBank, kalau saya diberi pilihan untuk buat satu account ClickBank yang baru, start daripada zero, saya suka cara saya akan select 5 produk secara rough 5 produk untuk menghasilkan satu set. Saya bagi contoh satu set produk A, bawah produk set A tu, sekejap saya cuba share screen macam ni Okay, boleh nampak Nampak tak screen whiteboard ni? Nampak Okay, macam ni.
Saya letak macam ni kat sini. Allah, tak masuk dalam kotak pula. Tak apalah. Apa je. Okay, set A. Saya akan buat macam ni. Set A untuk produk Clickbank barulah. And then di bawah tu, saya akan buat minimum 5 produk. Ni cara saya. Ada 5. Yang bulatan ni mewakili produk lah. Mewakili 5 produk macam ni. Ini saya punya benchmark Kalau tuan-tuan plan nak buat bawah set A ni, just nak letak 3 produk saja pun terpulang. Tapi saya punya benchmark, saya akan letakkan 5. Okay, sebab apa saya letak 5 kat sini Sebab masalah macam situation Tuan Adam, dia baru buat 2. Kat sini 2 kaki. Saya sebut kaki kat sini macam multi level lah, faham macam tu. Nampak macam graf multi level kan. Okay, set A punya, untuk set A punya produk, bawah set A tu saya akan buat 5 produk di bawah dia. Dan niche produk di bawah ni saya boleh buat niche yang sama ataupun bercampur-campur. Faham Okay, kenapa saya buat macam ni? Sebab bila saya dapat winning produk, walaupun satu sahaja winning produk, saya akan letak kat sini remark dia sebagai WM lah, winning product WM. Okay, saya dapat winning product. Contoh 2 dekat sini, winning product. Yang 3 lagi ni Jahannam lah. Kita consider Jahannam produk ni, ROI negatif macam situation Tuan Adam. So winning product saya dapat daripada set A ni, saya akan maintainkan. Okay, saya akan maintainkan. Saya akan maintainkan, saya akan divide macam ni. And then yang 3 lagi ni saya akan potong. Saya akan completely, saya akan buang. Ni yang 3 ni saya buang. And then saya akan repeat proses tu untuk set B kat bawah ni. Satu lagi saya buat. Saya akan buat satu set B lagi, second set. Saya namakan sebagai second set. And then di bawah tu saya akan letakkan juga sebanyak 5 produk lah. Di bawah ni saya akan letakkan juga sebanyak 5 produk. Bermakna total, in total saya memang akan buat 10 untuk 2 set. Ada 10 produk lah. Satu set ni ada 5 produk. Set kedua saya akan buat 5 produk. So kalau dalam set B ni saya just dapat satu saja winning product, saya akan campurkan dia ke dalam set A, and then 4 lagi tu saya akan totally buang macam dekat atas ni, and then saya just remainkan winning product. Saya namakan sebagai winning product. So untuk dapat 3 winning product dekat sini, saya melalui 2 proses sebenarnya. Satu proses set A, satu proses set B. Dan benda tu tuan-puan boleh ulang boleh ulang sampai set C untuk under satu account Clickbank lah. Selalunya maksimum saya akan try eksperimen sampai set C saja. Saya akan buat kaki dia sampai 3 tier saja. Clear tak? Dia punya proses tu. Sebab apa? Sebab kalau kita dapat buat macam tu, baru kita akan nampak flow dia. Kita akan nampak flow untuk set A tu, produk mana yang patut kita kekal, produk mana yang patut kita remain. Sebab kes yang saya jumpa dengan Tuan Syafiq dalam kelas Tuan Malik, yang menjadi puncanya orang tak sampai hati nak buang, selalu orang fikir sebab daripada segi kos lah, kos dan masa, selalunya sebab dia dah buat web. Jadi dia rasa macam kos hosting dah beli, kos domain dah beli, jadi bila dia nak potong produk tu dia jadi takut. Dia still pujuk hati dia, dia cakap produk ni boleh bagi kat dia profit. Sebab pernah ada orang PM saya, dia ROI dia dah negatif sampai dah spend iklan 200, and then baru dia bagi tahu kat saya. Tapi kalau dia bagi tahu kat saya ROI dia negatif dah baru dah pakai 100, dia dah negatif, tak ada satu sale daripada 100, saya boleh advise dia cepat untuk sama ada saya tengok dia punya iklan setting tu untuk dia tweak dekat mana-mana, ataupun saya tengok dia dah setting betul iklan tapi memang produk tu tak boleh go. So saya akan minta dia terus cut produk tu, move on dengan produk lain. Clear Tuan Adam situation dia? Jadi macam case tuan tu saya tak boleh nak buat, saya tak boleh nak buat kumulatif inference lah dekat situ sebab tuan just bawa ada 2 produk dekat situ. Jadi ROI macam brand training for dog, produk tu saya tahu masalah dia adalah support after sale. Itu yang Tuan Adik beritahu kat saya sendiri.
vendor dia ada masalah dari segi support after sale. Produk dia bagus tapi ramai refund disebabkan support after sale vendor dia tak bagus lah maknanya. Jadi ramai yang refund. Produk brand training for dog. Produk tu siapa nama owner dia? Perempuan tu kan. Farisal Leni apa tah produk tu. Dengan satu betul. lagi Reading Betul. Head Start. Reading Head Start support after sale dia pun totally memang out. Yang ni daripada mulut Tuan Malik sendirilah yang dia pernah share dengan saya. Okay, clear Tuan Clear. Okay, saya move dengan Tuan Adam. Tuan Ahmad Zulifat. Tuan Ahmad Zulifat, apa soalan kalau boleh lain daripada yang previous lah, yang mana saya rasa perlu cover. Kalau Tuan rasa nak pass, tak apa, pass saya akan move on sampai habis kotak video tu untuk kawan-kawan lain. Pass dulu. Okay, Tuan Fazli. Saya nak tambah sikit, kalau berkenaan dengan yang winning product tu, apa kriteria produk tu winning product, dan selalunya berapa lama Tuan Ashraf pantau nak tengok benda tu Roy okey ke tak? Bagus, soalan bagus. Berapa lama tu dan macam mana saya indicate sesuatu produk tu sebagai winning product lah. Jawapan paling straight to the point, saya indicate dia winning product sebab ROI lah. Kalau ROI positif tu winning product lah kalau jawapan straight dia. And then berapa tempoh lama, bukan soalan dia bukan pada timestamp kita run produk tu berapa lama, tapi sebenarnya berapa ongkos yang kita dah habis run untuk dia. Tapi dalam kes yang pada Tuan Adam tadi, saya cerita kat sini dekat semua overall lah. Sebab saya tak boleh nak bagi jawapan yang sama pada setiap orang yang tanya soalan ni. Sebab apa? Satu, saya tak tahu. Setiap orang setting iklan tak sama. Okey, satu tak sama. Terutamanya daripada segi yang pentingnya adalah daripada segi keyword. Sebab kalau semua yang tanya saya soalan tu masalah ROI negatif, kalau semua yang setting iklan tu dia menggunakan 13 keyword default CP method bagi dalam group, jadi senang saya faham. Maknanya dia just pakai 13 je. Tapi kalau dia just beritahu saya ROI negatif, saya nak kena ada follow up question pada dia. Saya kena tanya pada dia, dia pakai keyword lain tak? Ataupun dia just pakai 13 keyword tu saja. Sebab kalau dia ada add-on keyword yang tak related dengan 13 keyword CP method bagi, jadi boleh ada possibility duit iklan daily dia kena makan daripada keyword yang lain yang dia tambah. Sebab saya dah pernah jumpa case ada members yang menggunakan suggestion keyword oleh Google Ads. Sebelah kanan tu, bila kita masuk keyword, Google Ads akan bagi kita recommendation keyword kan. Saya pesan dekat semua, jangan sesekali pakailah. Sebab satu kena faham, Google Ads ni orang berniaga. Jadi keyword yang dia bagi tu memang keyword akan ada impression dan klik yang banyak. Keyword general. Dia bukan keyword yang sniper atau targeted lah. Keyword tu. Dia for starting, kalau set up produk apa pun, even saya sendiri, saya akan gunakan 13 keyword tu dulu. 13 keyword tu saja, kalau kita letak RM30 sehari sebenarnya, dah boleh habis dah kalau produk tu under warm market ke, cool market ke, atau warm, cool market atau hot market lah. Dia produk ClickBank ni saya labelkan dalam tiga kategori ni je. Sama ada produk tu dia cool, sejuk terus, gravity kosong, produk baru, ataupun dia warm, nombor 2, tengah-tengah, atau nombor 3, produk tu produk hot. Jadi always start daripada 13 keyword default CP method bagi tu dulu lah. Kalau run yang tu dalam sehari letak RM30, dengan keyword yang default Tuan Malik bagi tu pun boleh habis RM30. Sepatutnya tak ada reason untuk kita add on keyword yang lain sebenarnya. Sebab dalam 13 keyword default CP method tu semua ada nama produk. Betul tak? Semua wajib letak nama produk. Sebagai contoh, brand training for dog dah nama produk. Brand training for dog review, dalam keyword tu pun dah ada nama produk. Kita kena fikir logik macam ni. Bila orang search keyword nama produk di Google search, kalau dia dah type spesifik nama produk tu tapi dia masih tak beli, logik ke kalau kita gunakan keyword yang lain related yang tak ada nama produk? Logik ke untuk keyword tu convert jadi buyer? Memang sangat-sangat tak logik lah. Saya punya pemikiran, saya fikir on-site prospect macam tu. Clear Tuan Fazli? Okey, tambahan satu, kalau kata let's say saya punya problem
normally macam contoh health punya niche, produk ni selalunya kadang dia cepat cepat naik maksudnya lakulah, tapi bila berapa lama refund pun bertambah. So is it best untuk tukar produk lain ataupun tweak keyword ataupun just stop dan pergi ke produk lain? Saya refund, saya kalau nak indikator untuk benchmark saya untuk refund pula. Saya kalau dalam 10 sale, as long refund di bawah daripada separuh, saya still is a go lah produk tu. As long jangan dia reach sampai 50%, half. Yang tu ada something wrong on the back end vendor. Masalah macam saya cakap tadi mungkin daripada segi support of the sale. And then kalau anda kata refund dia dah sampai cecah 40% pun tu dah kira tinggi. Sebab apa? Sebab kita kena fikir kita kena cover cost overhead, cost iklan. Okay, kalau kita buat in the end macam saya kira ROI, cara kira ROI saya dah tak kira by product. Saya tak kira by campaign. Cara kira ROI saya adalah macam yang tadi saya share whiteboard tadi, set A dengan set B tadi tu. Okay, saya kira ROI overall untuk produk yang di bawah set A tu, saya akan kira overall, let's say sale saya banyak ni, cost iklan banyak ni, and then saya buat plus minus, and then untuk set A di campaign ni saya cakap adalah set A, satu set yang winning lah. Tadi winning product, ni winning set pula. So bila set A tu it's a winning set, saya akan remainkan dia. Saya dah tak kisah dekat bawah dia yang tadi winning product tadi tu. Winning product tadi tu mungkin last week dia winning, this week dia dah tak winning. Tapi bila dia dah combine dengan winning product kedua tu, and then dia sumbang dekat set A tu hasil yang ROI yang okey, and then saya akan still jalan lagi. Saya takkan stop sebab saya tak pernah tengok by product. Saya akan buat by set macam tu. Maknanya kalau someone bagi kat saya satu account ClickBank yang fresh pun, saya akan start terus buat set macam tu. Saya akan pilih roughly dekat CB Engine atau CB Graph 5 random produk dan saya akan buat, and then saya akan terus pump jalan direct. Sebab tu kalau tengok saya buat ClickBank challenge tu, saya ada buat 2 produk. Saya tak run, kenapa saya tak run start daripada satu? Sebab kalau saya run start daripada satu, dia jadi satu sebab dia tak seronok nak tengok kat situ. Tapi yang paling tak best, saya punya account yang terbiar tu dia tak, dia orang cakap macam mana? ROI dia saya terpaksa kira by campaign. Saya nak kira ROI tu untuk both campaign. Kalau macam both campaign macam sekarang saya produk dalam ClickBank challenge tu macam saya cakap, produk pertama masih tak convert sale pada hari ketiga. Yang follow lah, yang follow dekat wall Facebook saya. Produk pertama masih tak convert sale. Dah 3 hari saya run. Okay, saya ambil contoh saya sendirilah yang untuk projek saya buat untuk personal project tu. Produk kedua dah convert sale daily start daripada first day. Soalan dia, adakah saya akan post iklan untuk produk pertama? Sebab saya daripada hari pertama sampai hari ketiga, kos iklan untuk produk pertama tu berjalan. Okay, still berjalan. Tapi disebabkan sale yang disumbangkan oleh produk kedua ni, dia cover daily budget saya letak RM30 untuk each campaign. Bermakna saya habis RM60 sehari kan. Jadi untuk sale yang saya dapat 3 hari ni dah $60. $60 tanpa refund, kalau kali RM4 duit kita $240. 3 hari ni kalau saya spend habis RM30 pun sepatutnya saya habis RM90. Bermakna still ada ROI. Jadi maknanya untuk produk first tu, saya takkan pusing kepada kenapa dia tak convert sale lagi. Sebab dia berada di bawah set A yang ada dua kaki produk sajalah. Yang contoh saya beritahu tadi, kalau ada 5 kaki produk dekat bawah dia. Jadi saya akan pandang overall. Clear tu Abang Fazli? Itu saya punya cara lah. Cara saya buat. And then untuk tempoh masa yang tuan tanya saya tadi, berapa lama saya indicate, macam saya cakap tadi, saya tak tengok pada tempoh. Saya akan tengok pada ROI. ROI pada set yang produk saya dah letak di bawahnya. Kalau saya dah kata saya nak run 5 produk ni, saya ambil contoh nak run seminggu, satu produk saya letak RM30, 5 untuk 5 web saya akan habis RM150 sehari. And then saya kali dengan 7 hari, total kita dapat berapa? RM1050 kos iklan kali 7. 100.5. 7 5 web RM30, 100.5, 150 kali 7 berapa? 3, 6,
$1,050. Okey, RM1,050. Jadi saya akan terus masukkan kos iklan sebanyak RM1,050. Saya akan bayar advance. Saya akan bayar 5 kali 30 Mira. Sebab set A ada 5 produk je, bukan 7 produk. 5. Jadi 5 produk kita kali RM30 lah. So kita akan habis iklan RM150 sehari. Bermakna dalam seminggu saya akan habis RM1,050. Betul kira sehari. So habis RM1,050, saya akan terus letak, contoh saya bayar tu dekat Google Ads tu RM1,050 negatif lah. Saya tu run serentak. Dalam kes tadi saya buat sebelum ni, tak sampai pun RM1,050 saya spend dalam 7 hari tu. Sebab ada kempen yang bergerak habiskan RM30, ada kempen yang tak habiskan RM30 tu. Sebab dia slow. Mungkin dia under cool market atau warm market. Tapi kalau produk tu hot market, dia akan memang lenjan RM30 dan ada hari dia akan makan lebih daripada RM30. Sebab apa? Sebab Google Ads, kalau siapa yang rajin search, soalan kenapa Google Ads ambil lebih daripada cost daily budget yang kita dah set RM30, ada jawapan Google bagi jawapan direct. Google letakkan, ada saya klik live masuk. Dah tunjuk live, nanti kantoi nama produk. Kat mana tadi? Okey. Pada hari yang popular, yang tadi, kenapa Google Ads makan lebih daripada kos iklan kita? Sebab pada hari-hari tertentu, Google Ads ni dia tahu hari Mak Saleh, contoh hari gaji, hari macam Black Friday ke, pada hari yang popular untuk orang shopping. Jadi Google Ads akan gunakan kos iklan pada hari esok atau lusa yang belum kita gunakan untuk digunakan pada hari ni. That's why kenapa kita set hari RM30 je, kenapa dia tibai aku sampai RM60 hari ni kos iklan. And then kita kata dia orang ni bisnes Yahudi kan. Sebenarnya tak, kalau jawapan dia sebenarnya, kalau kita run selama 30 hari, bila kita tengok overall cost, sebenarnya memang kita habis RM900 juga. In the end kita akan habis RM900. Kalau untuk satu produk, dia akan habis RM900 kalau tak RM30 sehari untuk 90 hari. Untuk 30 hari. Tapi macam mana Google nak menggunakan, sebab Google ni dia terus pandang sebulan. Dia tak pandang daily yang kita letak RM30 tu. Jadi, tapi macam mana algoritma dia nak menggunakan kos iklan kita yang kemudian atau yang ke belakang yang tak habis guna, yang tu terletak pada sistem dia orang lah. Mungkin pada hari semalam kita punya letak RM30, tapi dia spend RM15, separuh je. Yang lagi RM15 tu dia akan guna, dia standby, dia letak untuk pada hari depan yang hari popular orang membeli, so dia akan spend RM45 pada hari kemudian. Jelas lah? Okay, jelas tuan. Terima kasih. Okay. Pasal lain. Okay, next. Pasal lain. Dah Syafiq freeze ke? Saya dapat, okay, saya ingat video freeze tadi. Ingat terlelap dah tadi. Tuan Syafiq, nak pass ke ada soalan? Okay, sekejap. Ada soalan. Okay, nice. Okay. Sekejap nak ingat balik soalan. Apa ni? Okay. Kalau macam kes saya ada run dalam 3 ke 4 produk lah. Okay. Lepas tu ada satu produk memang sale dia boleh tahan lah. Cuma yang saya muskil macam mana kita nak track kita punya, macam tadi winning product kan, kita nak track kita punya winning keyword pula. Kan kita ada 13 keyword default keyword tu kan. Macam mana saya nak track winning keyword? Sebab macam ni kes dia. Sebab saya perasan sale tu ada satu winning keyword lah. Satu lagi dari segi penggunaan Google Ads tu. Contoh macam kes saya boleh track lah dia sale tu masuk kebanyakannya adalah daripada jam 11 malam sampai ke pukul 6 pagi. Tapi kalau ads tu saya run 24 hours, so duit banyak makan kat situ. Kadang-kadang saya memang pagi-pagi tu memang saya akan pausekan ad lah. Saya tak tahulah benda tu okey ke tak okey. Tapi daripada pagi sampai ke malam dalam pukul 10 tu saya akan pausekan ad dulu. Lepas pukul 10 tu baru saya run balik iklan. Adakah benda tu boleh dipakai ke macam mana? Ada dua soalan lah kat situ. Siapa yang faham situasi Tuan Syafiq ni, cuba buat simbol good tu. Siapa yang faham, siapa tak faham situation yang Tuan Syafiq cerita tadi.
Okay, faham. Clear Okay, dia macam ni. Maknanya sekarang ni Tuan Syafiq tak apa, dah boleh mute dulu video audio tu. Okay. Dia situation dia maknanya sekarang ni kita buat business yang sepatutnya kita nak fully automated kita punya business. Kalau kita on daily basis kita terpaksa pause dan terpaksa resume, dah jadi macam satu masalah lah. Itu satu benda lah kan, sebab kita nak pause belah pagi, kena hari yang kita bangun tidur tintong, tak boleh nak lupa nak pause ke apa masa tu lah, jahanam lah. Jadi sekejap saya masukkan soalan lagi Tuan Zulifat. Okay, jadi situation kalau macam tu, macam mana nak track winning keyword yang menyebabkan, macam mana nak track keyword yang convert sale? Soalan ni ada peserta tanya dalam kelas Tuan Malik juga. Tuan Syafiq cek no. Tuan ada kat sana? Syafiq cek no? Ada. Tuan Syafiq cek no nak explain ke, nak bagi jawapan ke? Untuk soalan Tuan Syafiq juga, Tuan Syafiq cek no yang jawab. Sebab soalan ni dia pernah peserta tanya dalam kelas Tuan Malik last year kan? Tak apalah. Tuan jawab lah. Macam nak tidur. Jawab. Okay, saya just bilang jawapan yang Tuan Malik bagi dalam kelas lah. Tuan Malik punya jawapan bila orang tanya soalan ni, dia kata bila berlakunya sale, kita dapat notification email. Okay, dekat inbox. Tuan Malik kata bila dapat je notification email tu, Tuan Malik suruh tunggu dalam 10-15 minit, terus masuk app Google Ad kita untuk tengok klik tu naik dekat keyword mana. Maknanya still manually lagi lah. Even macam saya pun, dulu saya buat macam tu. Bila ada sale first kali, saya akan cepat-cepat masuk Google Ad. Kadang-kadang saya siap refresh lagi app tu. Sebab kadang-kadang klik dia dengan impression naik lambat kan. Sale masuk dulu. Tapi statistik dia tu naik 10 minit, 15 minit kemudian. Tapi lepas saya dah pakai tracker macam Bimop. Macam tracker Bimop ni dia nak setting dia advance benda dia. Dia memerlukan ada background IT programming sikit lah, tapi benda tu tak mustahil sebenarnya nak setting. Dia sebab tracker, third party tracker ni, even macam yang Tuan Malik ajar dalam CB Method Zero, apa nama ni lah, ClickMagick Syafiq? ClickMagick dalam CB Method Zero, untuk party tracker macam tu, dia boleh bagi data dekat kita, dia akan post back. Bahasa programming dia akan post back data daripada Google Ad. Bila berlaku sale tu, dia boleh bagi tahu dekat kita sale tu berlaku daripada state US mana, waktu bila, dan juga daripada keyword mana yang ada dalam kempen kita. Setakat ni yang terbaik kalau nak track benda tu secara bukan manually, tuan memang kena belajar cara nak setting tracking tu pada kempen iklan Google Ad atau Bing lah. Cara setting dia tu saya sendiri masa personal coaching pun saya tak pernah ajar personal coaching face to face. Saya tak pernah ajar cara setting Bimop tu sebab benda tu dia macam complicated sikit benda tu. Tapi kalau dapat berjaya set up benda tu sekali, maknanya kita boleh buat untuk kempen yang lain. Macam saya nak tengok saya punya tracking, saya masuk pada Bimop lah. Saya pakai yang memang pricing plan yang free saja dah cukup dah. Tapi kalau by sekarang, macam sekarang, kalau ikut pada jawapan Sifu Tuan Malik pun, even dia akan cakap bila ada sale tuan terpaksa kena login masuk lah. Login masuk tengok ke Google Ad punya app tu. And then untuk masalah tempoh sale berlaku tu, saya tak pernah main pause play kan. Saya memang run 24 jam. Logik jawapan kenapa saya tak pernah main pause play ni, sebab apa? Sebab dekat US ni ada 52 state tak silap saya. Kalau kita target campaign iklan kita ni overall US, state dekat US punya time tu berbeza. Dia punya negara besar. Jadi macam dekat New York mungkin dah malam, dekat Utah ke dekat Georgia ke, dia orang kat sana siang. Jadi saya memang tak pernah main pause play lah. Tapi kalau tuan boleh perasan dia punya pattern dia macam tu, tuan ada buat record pada Excel ke, tarikh email notification masuk sale tu memang famous pada time yang sekian-sekian tu, dan tuan rasa efektif buat macam tu, saya tak halang untuk tuan buat macam tu. Sebab tuan cakap hari yang macam tuan punya soalan tadi dengan statement, saya tak tahu tuan tengok benda tu untuk berapa lama punya situation. Mungkin untuk sebulan. Tuan kata yang saya perasan tu dah sebulan dah saya tengok. Memang sale 7 pagi 10 malam memang tak ada sale. Hari yang waktu yang lain tuan cakap tu je ada sale.
Jadi maknanya tuan punya eksperimen tu boleh guna pakai lah. Tapi kalau tuan just run baru 7 hari, 14 hari, tuan kata memang sale tu berlaku pukul 12 malam sampai 6 pagi ya, 7 pagi dah tak ada sale. Bagi saya tak cukup kukuh lagi lah. Tak cukup kukuh lagi lah data tu untuk backup yang mengatakan sale tu berlaku ada faktor pasal waktu masa dia orang lah kat sana. Clear Tuan Syafiq Okay, Tuan Hafiz Nasir. Banyak kotak ni, 10.24 ni, habis pukul 12 ni. Okay, saya pass dulu sebab banyak soalan saya dah terjawab. Okay, Alhamdulillah. Okay, Tuan Amino. Tuan nak pergi toilet ke? Tuan pergi toilet, saya pass dulu. Okay, ada satu soalan. Macam mana nak apa ni, optimize apa kita punya ads? Tu yang pertama. Maksudnya kita nak increase dia punya ROI. Macam sebelum ni, produk yang saya buat tu memang ada ROI positif lah. Then macam tu kita nak enhance lagi dia punya, nak tingkatkan lagi dia punya ROI, nak optimize kita punya campaign tu. Yang keduanya, copywriting tu ataupun part ads tu, macam mana kita nak split test dia? Adakah perlu kita split test ataupun memang guna satu je dah cukup? Itulah. Okay, siapa lagi yang ada soalan sama dengan Tuan Amino? Soalan ni pun soalan famous top 10 kat ni. Dua orang. Soalan Tuan Amino, cara nak optimize iklan, cara nak maximize ROI, yang kedua cara nak split test. Okay, ramai tanya soalan. Siapa? ROI bagi saya hanya perlu optimize kalau ada masalah ROI tu dia man-man. ROI dia maknanya spend RM30 pun dapat RM30 balik. Sebab ROI ni saya seronok cerita pasal ROI ni, terutama masa personal coaching. Orang tanya saya macam mana saya nampak sesuatu campaign, kalau by campaign lah, individual campaign, bukan by set A, set B tadi. Macam mana saya consider atau saya letak benchmark ROI tu bagus tak bagus, dengan hanya sekali pandang pada statistik Google Ads lah. Pertama sekali ROI yang saya letak adalah kalau saya spend iklan habis RM100, saya mewajibkan diri saya untuk dapat $100 plus minus. Itu ROI saya punya benchmark ROI saya. Kalau saya dah achieve ROI macam tu, bermakna 1/4 lah, maknanya saya dah achieve ROI. Saya dah takkan kacau dah campaign iklan tu. Okay, daripada segi ROI, saya spend 100, saya mewajibkan diri saya untuk dapat $100 daripada campaign tersebut. Kalau saya tak dapat, sama ada saya akan berhentikan campaign tu pada kerugian 100, bukan lebih daripada 100, and then saya akan postmortem balik campaign tu. And then saya akan resume balik. Kalau saya resume pun saya loss juga, saya dah spend 50 atau another RM100 tapi saya tak dapat juga $100, saya memang akan terus potong produk tu. Saya takkan pujuk dah hati saya kata produk tu boleh convert sale, mungkin produk ni akan trending ke apa, tak ada. Itu daripada segi ROI. Daripada segi split test pula, split test ni nak cerita panjang ni split test, tapi sebab ramai ada soalan yang sama, cara saya buat split test, walaupun saya jarang buat split test, sebab saya memang ada satu campaign saya hanya pernah buat satu campaign, bawah satu campaign hanya satu ad group sahaja. Saya tak pernah buat satu campaign, di bawah satu campaign Google Ads, saya buat 2-3 ad group. Tapi saya pernah ajar semasa personal coaching untuk orang yang berminat sangat nak buat split test ni, saya cakap kena buat ad group. Kalau apa yang berbeza antara ad group A dengan ad group B, saya bagi contoh. Campaign A, okay, contoh campaign produk macam Tuan Adam tadi, brand training for dogs, saya jadikan sebagai contoh. Di bawah dia tu ada satu ad group. Okay, ad group ni dia akan running based on apa setting yang ada pada campaign A tadi. Campaign A ni tempat yang kita setting location, kita setting bidding dengan daily budget. Betul tak? Dekat situ. Ad group ni tempat yang kita setting untuk keyword saja sebenarnya. Keyword saja yang membezakan antara ad group ni. Okay, dekat campaign tu kalau macam kita nak setting demografik, umur ke gender ke, dia setting dia pada campaign, bukan pada ad group. Jadi masa
kenapa kita kena buat ad group yang kedua? Kita akan buat ad group yang kedua split test andai kata ada dua benda yang berbeza yang kita nak split test. Pertama, copywriting iklan. Sebab copywriting iklan dekat tab ads and extension tu, dia store under ad group, bukan dia store under campaign, bukan under parent campaign. Okay, jadi kalau kita nak buat copywriting iklan yang berbeza, kita boleh buat under ad group ataupun bawah campaign yang sama. Sebab ada satu campaign kita boleh buat lebih daripada satu copywriting kan. Boleh buat, tapi saya tak suggest buat macam tu. Sebab apa? Sebab kita susah nak split test lah, susah kita nak monitor statistik dia. Sebab bila kita tekan overview, dia akan campurkan copywriting A dengan copywriting B di bawah under satu campaign. Statistik, impression dan klik dia. Jadi dia akan jadi leceh untuk kita view. Jadi kalau kita nak buat copywriting berbeza, nombor satu. Yang kedua, nak pakai set keyword yang berbeza. Sebagai contoh, Tuan Yamino nak buat satu campaign A, ad group 1, saya letak label. Ad group 1 tu Tuan Yamino letakkan 13 keyword default CP method. Betul And then Tuan search pula dekat Neil Patel Uber Suggest tu, Tuan dapat satu set keyword yang lain, totally 100% lain. Saya suggest Tuan create satu ad group baru, tapi masih di bawah campaign yang sama. Okay, letakkan set keyword yang lain tu di bawah campaign yang sama. Dengan syarat Tuan nak buat split test keyword sahaja. Tapi kalau Tuan nak buat split test location, daripada segi perbezaan location, Tuan kena create campaign lain. Sebab setting location, bidding dengan daily budget, campaign A yang pegang. Okay, bermakna contoh macam ni, brand training for dog, campaign A, brand training for dog, campaign B. Campaign A tadi target US, untuk campaign B tadi Tuan target dengan Canada contohnya. Baru Tuan gunakan dua campaign. Maknanya satu campaign, satu ad group. Tapi kalau Tuan just nak pakai setting yang sama, nak target US juga, cuma just nak play around dengan keyword saja. Nak play around dengan keyword saja, satu campaign Tuan buat 2 ad group atau 3 ad group, 10 ad group pun tak kisah. Tapi kalau nak split test daripada segi location, saya suggest create campaign lain. Sebab nanti bila Tuan nampak, Tuan akan nampak. Bila Tuan tekan overview, baru Tuan akan nampak split test tu senang nak baca data dia. And then make sure kalau Tuan buat macam tu, target location yang berbeza, make sure Tuan punya web pun Tuan splitkan dia punya front page. Okay, front page dia Tuan duplicate dekat WordPress. Okay, Magic Script kita tu kita ada pakai tracking ID kan. Tuan buat split test dekat situ sekali sebab Tuan tak pakai tracking, macam tak pakai Bmop tracking. Jadi Tuan macam mana Tuan nak tahu sale yang masuk ni daripada campaign A atau campaign B, US atau Canada? Salah satu dia mungkin Tuan boleh tengok dekat ClickBank punya sale lah, sebab boleh tengok country kat situ kan. Country daripada US ke atau Canada boleh. Tapi kalau andai kata Tuan target lebih daripada 2 country, Canada ke Australia, New Zealand ke, sebaiknya Tuan buat satu duplicate front page tu, and then Tuan upload Magic Script yang lain, and then Tuan create affiliate link tu, Tuan letakkan tracking ID dekat situ, tracking ID US ke Canada ke, so Tuan tahu untuk sale yang ni dia terhasil daripada campaign B. Sebab dia punya Magic Script tu dah bagi data tu, dah hantar data gitu. Ataupun kalau tak buat pun tak apa, macam saya cakap tadi, statistik dekat ClickBank punya transaction tu dia dah bagi tahu daripada negara mana. Tapi kenapa saya suggest buat juga duplicate page? Sebab ada case klien saya, dia dapat sale daripada Filipina. Daripada Filipina, dia target negara US saja, tiba-tiba sale dia masuk daripada Filipina. Bukan satu produk tapi 2 produk. Dia tanya saya macam mana sale tu boleh masuk. Dia bukannya sekali, lebih daripada sekali. Siapa boleh jawab? Macam mana sale orang Filipina, negara dekat statistik ClickBank, ujung tu country tu dia tunjuk dia punya currency, Filipin punya currency. Macam mana boleh sesat? Dia tak main SEO Dia tak main SEO. Dia main betul-betul paid traffic saja. Macam dia boleh jadi macam tu. Jadi macam bila jadi macam tu dia tak boleh nak track lah. Sebab apa? Sebab kita pakai satu saja tracking daripada Magic Script. Jadi kita tak tahu macam mana traffic tu boleh sesat sampai dekat situ. Clear Tuan Bina? Clear Tuan Huawei Nova. Ada soalan lagi? Okay, ini simple je. Yang set A, B dengan set C tadi tu, yang ada 5 kaki tu, setiap satu status akaun ClickBank yang berbeza ke macam ni? Saya buat,
Ni soalan memang soalan lain juga ni dan panjang explanation dia. Saya selalu advise orang yang PC dengan saya, yang sebelum ni lah face to face. Kalau nak betul-betul, kalau saya tengah baca chat kat belah kanan ni, kadang saya terlepas pandang ada chat sebelah tu bertanya. Kalau nak splitkan akaun ClickBank boleh, tapi dulu macam saya akaun ClickBank saya ada 3. Tapi saya create akaun ni sebelum akaun master akaun ClickBank sekarang. Sekarang ni kalau orang siapa-siapa pernah saya nak akaun ClickBank yang untuk yang latest sekarang ni, ClickBank ada sediakan satu master account, nama dia. Master account, di bawah master account ni tuan boleh create lebih daripada satu akaun ClickBank menggunakan email yang sama. Saya pun dapat tahu pada awal tahun ni juga bila klien bagi tahu saya dia tak boleh sign up, and then bila saya balik saya try sign up, rupanya dia dah sediakan master account. Di bawah master account tu boleh create lebih daripada satu ID ClickBank. Tapi yang zaman sebelum ni, kita punya zaman lah, masa buat CB method ni, kalau nak buat account lain kita just sign up dengan email lain saja kan, and then just login dengan user ID tu lah. Tapi untuk master account tu dia boleh access account ClickBank kita, bawah tu ada account 1, 2, 3, tapi dia control oleh master account. Patut ke tak patut tuan gunakan account yang berbeza depend kepada high risk product tu. Macam saya ada 3 account. Bukan saya buat baru buat masa CB method, saya dah ada account yang lama sebelum ni tak pernah login, total 3. And then saya organize ke account tu, saya splitkan ikut macam ni. Untuk account A saya letakkan untuk produk yang low risk, saya labelkan sebagai low risk. Second saya letakkan label sebagai medium risk. Yang ketiga saya letakkan account tu under high risk. Tu jadi tanya soalan lain pula, low risk punya produk macam mana, medium macam mana, high risk macam mana. Tu dia akan datang soalan yang lain. Tak apa, kita habiskan sekotak dulu. Yang soalan kalau nak tanya pasal high risk, medium risk tu, jadi saya bagi kriteria produk low risk macam mana, medium risk macam mana, high risk macam mana. Clear tu Amina? Okay, clear Tuan Wahwe Nova. Saya lupa apa tadi, nama apa tadi sebut? Sofi. Tuan Sofi Azri. Ya, Sofi. Okay, Tuan Sofi Azri. Itu semua dah, soalan pun sama dah dengan yang sebelum ni lah. Macam set RM30, lepas tu dah lebih. Tu dah jawab lah, sebelum ni tak ada apa lah. So nanti saya pasal lah. Boleh. Okay, Tuan Hadri bagi tahu kat chat. Orang Filipin tu mungkin dia pakai VPN untuk dia browse US punya logik. Boleh jadi tak logik? Sebab tu dia jumpa iklan kita. Terima kasih Tuan Muhammad Adri untuk explanation. Nanti saya beritahu klien saya possibility kenapa dia dapat bayar daripada Filipin, sebab dia pakai VPN US lah. Boleh jadilah sebab produk dia jual produk ni, produk orang perempuan beli. Mungkin suami dia install VPN dekat browser ke. Orang perempuan selalu jarang pakai VPN ni. Orang lelaki pakai VPN. Okay, Tuan Aisamuddin, Tuan Sam, Tuan Aisamuddin. Alright, Assalamualaikum. Saya pun soalan berkaitan yang split test tadi. Tadi Tuan cakap kalau test ad group dengan test keyword kan. Kalau untuk test ads contohnya, macam mana pula? Test ad maksudnya test copywriting Copywriting ya. Tuan nak pakai location yang sama ke berbeza? Location yang sama, US juga. Contoh saya create satu ad group, ada 13 set keyword tu, and then satu copywriting, betul? And then kalau kata saya nak buat copywriting yang baru, saya masuk dalam ad group yang sama ataupun saya create new ad group? Soalan saya, Tuan nak menggunakan setting location yang split test location sekali ke, atau hanya Tuan nak split test untuk keyword saja? Sebenarnya saya nak test copywriting. Kalau setakat copywriting, Tuan pakai setting under campaign yang sama je Tuan. Bermakna Tuan just guna ad group je. Tuan just guna under ad group yang sama. Maksud saya under ad group yang sama je. Under campaign yang sama. And then Tuan just keyword sama ke lain? Keyword sama. Keyword sama, Tuan just tambah je dekat bawah dia.
Oh, pakai Bawah Sustain add, Air Group lah. sustain add group yang sama. Maknanya tuan just tambah je add an extension dekat bawah tu. Sebab campaign, kalau tuan tengok dekat campaign, faham. dia bawah dia tu ada add an extension, dia ada simbol tambah tu kan. Tuan just tambah je copywriting under add group tu. Jadi maknanya Add group yang saya sama lah. Add group yang sama lah. Add group tu dia pegang keyword. Kalau tuan copywriting, tapi dia akan still apply keyword yang sama untuk copywriting yang berbeza. Faham tak? 13 keyword, contoh simulator tuan yang pakai. Okey. 13 keyword CP method tuan pakai tu. Seeloknya saya ada dalam satu air group, berapa copywriting patut saya ada? Saya sendiri tak pernah buat lebih daripada satu. Sebuti dia Google Ad punya copywriting ada sampai description 3, headline 3. Saya pakai sampai headline 2. Headline 3 saya biarkan kosong. Description 2 saya biarkan kosong. Kalau itu pun saya biarkan kosong, nak pula saya buat satu lagi copywriting berbeza. Sebab copywriting standard yang biasa saya pakai selalunya dah menghabiskan kos iklan dah. Tapi untuk buat split test copywriting ni bagus. Dia selalunya untuk buat split test untuk copywriting ni selalunya orang nak kaji CTR, click through rate. Nak tengok call to action orang, which copywriting yang click through rate dia lagi tinggi. Kat situ, sebab bila CTR tinggi, CPC kita akan jadi murah, cost per click kita. Orang yang buat split test copywriting ni dia nak kejar per click murah. Jelas tak? Okey, clear. Clear Okay. Okey, clear. Terima kasih tuan. Okey, sama. Tuan Maimin Sakirin. Jauh di Egypt ni. Assalamualaikum, dengar ke? Salam. Macam mana tuan Egypt? Macam mana sekarang di Egypt? Egypt lebih kurang Malaysia, kematian tinggi. Kena lockdown ke di Egypt sekarang? Sekarang tak lockdown lagi, tapi dah orang kata mesti tak bagi keluar rumah lah. Memang ada askar yang jaga, lebih kurang. Okey, tuan Maimin, soalan. Okay, sebenarnya baik. Soalan setakat ni saya ada 2 soalan. So, yang pertama, saya nak confirmkan kalau contoh kita nak scale up dengan ClickBank ni, kiranya memang kita kena sentiasa banyakkan produk dan kena dalam masa sama monitor ROI, yang pertama. Yang kedua, kalau contoh bila kita buat, maksudnya kita dapat income daripada ClickBank kan, boleh ke kita guna income tu untuk kita buat loan dengan bank? Kalau tuan ada pengalaman lah. Dua soalan saya. Soalan pertama tadi, okey, banyakkan produk. Yang kedua, untuk buat loan dengan bank. Maksudnya sebab adakah macam ClickBank ni kira sekadar untuk sekadar buat duit saja, ataupun kita boleh guna ClickBank tu contoh kita nak buat bukti buat loan dengan bank tu. Kalau daripada segi finance punya advice ni, kalau ikutkan financial advice untuk buat loan dengan bank tu kena tengok tuan punya money ni lah, finance flow tuan ke account macam mana. Sebab saya tak ada experience buat personal loan ataupun atas nama company loan ke kan. Jadi even saya pun withdraw income ClickBank ke personal account, ke account local bank yang ni lah. And then saya withdraw commission ClickBank, saya buat dalam sebulan 2 kali, tengah bulan dan hujung bulan. Orang lain saya tak tahu macam mana dia punya finance flow dia withdraw every week ke apa ke, saya tak pasti. Jadi saya tak pernah tahu macam mana orang bank pandang duit yang masuk ke kita punya statement account bank tu. Dia pandang macam mana? Dia pandang duit yang daripada US convert ke Malaysia ni dia nampak sebulan sekali ke apa ke. Kalau kita dapat buat sebulan sekali macam gaji kan, kalau tuan punya credit risk tuan dia nampak okey, saya rasa tak mustahil pun sebenarnya untuk tuan nak apply loan, personal loan ke. Sebab saya rasa majoriti banyak yang withdraw ke personal account je. Jarang lagi yang buka pioneer account tu atas nama company. Ada tapi tak ramai lah. Yang saya tahu seorang dua je yang dalam pengetahuan saya lah yang withdraw income ClickBank ke nama company. Yang lain semua ke atas nama personal lah. Tapi kalau siapa-siapa yang ada pernah cuba try, saya tak tahu macam Afiq dia pernah dapat sampai seminggu 7,000 USD dulu. Kalau macam dia punya financial flow dia masuk ke bank dia besar-besar macam tu, saya rasa
orang bank tengok setakat personal loan tu dia lepas kot. Dia tengok juga kot. Cara calculation fees dia saya tak pastilah macam mana orang bank kan. Masukkan ke account company tuan. Tuan Afiq withdraw ke account company Dia okey macam saya buat Accent dengan Clickbank kan. So dua pendapatan dari luar negara. So apa pun basically kalau nak buat loan ni, basically kalau macam nak buat loan rumah kena bayar tax lah. So better masukkan je lah ke walaupun account enterprise kan. Masukkan je dalam tu. So nanti kalau nak buat loan ke apa audit balik lah. Yang penting tax tu lah kan. Willing untuk bayar tax. Kalau nak buat loan rumah, tax penting. Kalau nak buat loan kereta, ya bank tengok ya, income statement je. Income statement saja. Kalau loan kereta. Kita Muhammad, ada orang dah ada experience dah buat loan kereta yang tu je lah. Kalau loan kereta, dia tengok income statement. Kalau rumah, dia tengok ni. Income tax kita bayar cantik tak cantik lah. LHDN dah tengok tu. And then soalan pasal banyakkan produk tu adalah jawapan saya pernah jawab kat grup lah. Kalau buat Clickbank ni bagi saya adalah benda yang kena continuous lah walau kita dalam comfort zone pun. Macam mana ada riban sekali income every month pun saya rasa kalau malas buat sendiri pun outsource dah cari. Kalau bukan saya pun siapa-siapa lah yang boleh buat web kalau kita dah ada kemampuan. Dan sebab saya dah jumpa ada orang dalam grup dia someone yang introvert. Dia memang introvert, dia jarang, memang tak pernah aktif pun dekat grup CP Circle, cukup susah nak tengok dia like ke dia komen. Tapi dia punya average income monthly dia, weekly lah, saya sebut weekly dia punya net sale dia 2K lah, 2K. Itu saya cerita orang yang main long term, bukan yang main konsep hit and run lah. Konsep hit and run ni bila dia hentak untuk ada produk sedap, dia hentak, bila produk tu tak jalan, dia pause lah. Lepas tu dia count sekali makan je. Tapi yang ni someone yang dah buat, yang saya dah tengok hasil dia lebih daripada setahun lebih lah. Income dia memang remain 2K, bukan gross sale, plus minus. Net sale dia 2K seminggu. Lepas tolak refund apa semua. Yang tu dah lebih, yang tu yang jenis main game, dia main cara game long term, bukan dia main hit and run lah. Dia dah dapat 2K, dia memang introvert punya orang. Tapi setakat ni saya rasa dah straight hampir setahun lebih dah. Dalam tiap-tiap sebulan sekali dia akan order kat saya, even minimum 1 web. Sebab dia dah ada the power of money, jadi dia dah outsource dia. Tapi produk memang dia yang bagi, and then dia someone yang saya rasa memang orang kata apa, berani mati lah. Sebab banyak produk-produk dia yang even kalau diri saya sendiri pun saya tertanya-tanya kenapa saya nak buat produk ni. Sebab dia pernah bagi saya produk start daripada Gravity kosong. Banyak lah dia bagi produk daripada CB Engine. Banyak produk yang kita tak boleh nak indicate lagi produk tu boleh pergi ke tak boleh pergi produk tu. Tapi dia tiap-tiap bulan memang dia akan top up dia punya property maya dia lah. Saya rasa dia dah treat dia punya web tu macam ni lah, macam property hartanah maya dia lah. Bagaimana dia tak boleh jalan, dia akan swap dengan produk lain. Tapi memang always continuous lah, even dia dah 2K USD bersih sebulan. Ada budak dekat Bangi, dia tak join pun, dia memang tak join benda-benda macam ni. Dia tahu, tapi dia memang rajin dekat PM dengan saya. Dia tu. Okay, Tuan Mehmet clear tu? Pasal soalan nak kena sentiasa tambah. Anggap property je Tuan. Bagi saya, advice saya bila buat Clickbank ni, kita anggap bila kita buat web tu, jangan pandang pada cost hosting, domain apa semua. Saya tahu dia adalah cost, tapi nanti saya share pada next session ke kalau ada masa nanti. Hosting ni saya memang beli sekali je. Saya memang beli sekali ataupun 2 kali sebab saya untuk web saya dengan web klien saya letak ada satu bumbung. Web saya tak campur dengan klien. Web klien saya letak ada satu bumbung. Bumbung ni maksudnya hosting lah. Hosting yang mampu boleh letak sampai hampir 300 dan dia tak ganggu speed web tu, dan server dia pun berada di US. Saya tak pakai Namecheap yang beli package boleh letak 3 domain je tu. Saya memang beli package hosting besar terus dengan dia punya bandwidth dia pun dapat cover traffic. Setakat ni tak pernah down lagi. Nanti saya share hosting provider yang saya pakai. Mungkin Tuan Afiq, macam Tuan Afiq pun orang lama dalam Google AdSense juga.
yang ada blog yang traffic tinggi, mungkin dia boleh share option hosting yang dia pakai, location hosting yang dia pakai. Macam saya pakai location hosting yang US. Saya dulu main Google AdSense juga 2013, tapi akaun dah kena ban sebab main black hat. Tu saya suruh Tuan Afiq buat cepat-cepat panduan Google AdSense tu, nak belajar agak dengan dia. Tuan Afiq dulu dia yang first time share earning 7,000 tu, Tuan buat berapa produk Tuan Afiq? Satu je kan? Satu produk lah. Satu produk yang dia buat daily 1k USD tu. Cukup 7 hari 7,000 USD. Yang tu ROI dalam berapa? Habis 1,000 sehari ke? Dapat 1,000 USD, dapat spend 1,000 RM, dapat 1,000 USD ke atau macam ni tu Afiq? Yang tu. Total sales 100,000, iklan 30,000, profit dalam 70 lah. RM. Itu tak tolak refund, mungkin ada refund sikit-sikit lah. Plus minus lah. Tu dalam RM lah tu kan? Tapi itu saya buat memang hit and run lah. Hit and run kan? Buat tu dengan niat nak buat kabinet dapur. Faham. Tapi cara tu kalau nak main untuk daripada segi volume memang bagus tu Afiq kan? Yang nak main volume lah, maknanya sekali makan. Yang tu tempoh masa hit and run tu berapa lama tu Afiq buat? Tempoh masa lah. Dia kebetulan sama produk tu tengah shoot naik lah. Memang tengah trending gila. Cari memang saya tak main so keyword. Pakai default je. Pakai default je. Keyword besar tu. Saya tahu produk apa tu. Saya pun tahu produk apa, cuma saya dah tak boleh pi lah seluruh produk tu. Tak boleh pi dah. Saya tahu produk tu sebab apa? Sebab masa tu saya tengah buat juga dengan seorang lagi yang budak introvert tadi. Kami sama-sama tak main hit and run sebab kami main long term. Jadi tak ada dah letak sampai daily RM1,000 kos iklan kan apa, sebab memang tak plan nak makan volume pun. Tapi memang rezeki Tuan Afiq lah masa tu. Sebulan, tempoh sebulan tu Afiq main hit and run tu tempoh dia sebulan Ya. Sebulan. Siapa yang nak main hit and run, ada modal besar, boleh letak iklan macam tu, hit and run sekali dapat sebulan 70,000 okey lah. Tapi yang saya advise tadi macam Tuan Muhammad ni soalan yang nak main long term lah. Kalau nak main long term, teruskan orang kata top up lah property maya, angkat sebagai property maya. Yang mana rasa macam tak ada penyewa lama sangat tu, jual dia balik kat bank. Macam tu lah cara dia. Maksud saya swap lah web tu Tuan Muhammad. Swap dengan produk lain. Tuan Zul Ifwat, sempat ni saya rasa habis pukul 11. Yang last sekali dalam skrin saya ni Tuan Syam Mokhtar. Soalan saya dah dijawab je lah. Okay, dah jawab dah. Tuan Rasi Ramli. Saya tanya soalan boleh? Boleh Tuan Afiq. Okay, macam produk, kita tahu lah ni produk apa lab TikTok tu kan, top kan. So kalau ikutkan owner dia tak bagi iklan kan, keyword dia tu. Tapi saya nampak juga ada yang main produk tu. Dan saya tengok dia semua background pun semua tu memang macam budak-budak CB method lah. So, tak ada masalah tu. Pernah buat produk-produk macam tu yang vendor tak bagi kita main keyword dia, tapi kita buat juga. Soalan ni soalan sebenarnya saya tak nak jawab sebab soalan ni sebenarnya dia ada cara black hat dia tak main. Dia ada cara belakang nak main macam kerajaan belakang pula. Saya dulu bila produk yang vendor jenis perangai yang banyak term of service dia ni, TOS ni, selalu saya buat produk yang vendor tak bagi main PPC ataupun tak bagi bid on brand keyword dia orang. Apa yang saya buat adalah saya akan letakkan brand keyword yang dia tak bagi bid tu dekat negative keyword. Sebab saya punya niat, saya nak make sure supaya vendor dan juga assistant vendor, staff dia, bila dia orang buat carian dekat Google search, saya tak nak dia orang jumpa saya punya iklan. That's why saya akan letakkan nama produk, let's say macam Lab TikTok. Kalau saya nak run lagi boleh. And then saya pakai cara tu, saya letakkan keyword Lab TikTok tu, Lab TikTok saja, and then letakkan dalam negative keyword, tapi make sure letak dalam position macam ni, exact, jangan praise. Sebab apa? Sebab kita ada keyword Lab TikTok review kan. Jadi bermakna kita mengharapkan sale daripada long tail keyword saja. Tak boleh sniper tepat pada Lab TikTok tu. Saya negatifkan Lab TikTok tu sebagai exact, saya letak exact. And then yang keyword lagi 12 keyword CP method tu saya letak sebagai exact, tapi saya bid juga, saya boleh main.
Saya pernah run dan memang selamat. Ada satu produk sampai sekarang masih run dan masih selamat. Sampai sekarang. Even vendor dah letak TOS tak boleh edit. Vendor tak bagi brand bidding, brand keyword produk. Yang kedua senang cakap, dia tak bagi pakai pay per click lah, tak bagi pakai PPC. Dia terus stated tak boleh pakai PPC. Tapi okay, yang tu dia jawab balik kepada soal. Hello, sorry disconnect tadi. Putus Putus. Putus. Ni dah okey dah, dapat balik. Clear. Okay, clear. Okay, yang tadi berbalik-balik pada soalan Tuan Afiq tadi, saya jawab balik kepada soalan Tuan Sofi Hazri tadi pasal high risk, medium dengan low risk produk tu. Saya kategorikan macam tu lah. Bila produk yang high risk ni adalah produk yang macam TikTok. Saya akan letakkan pada akaun ClickBank saya yang high risk. Produk high risk saya tetap run tapi saya letakkan ada satu akaun. So maknanya kalau anda kata saya kena bar ke, kena ban ke, maknanya jahanam satu akaun saja high risk. High risk tu adalah untuk akaun yang bukan periuk nasi lah cerita saya. Akaun yang periuk nasi ni akaun yang memang saya play safe, akaun low risk dengan akaun ClickBank yang medium tadi. Pernah try macam tu tak Tuan Afiq? Letakkan sebagai negative keyword. Tak pernah sebab saya tak pernah run produk macam tu. And then produk tu saya even sekarang saya tak run pun dalam akaun CP High Risk saya sebab saya sekarang banyak produk yang vendor tak bagi pakai PPC, brand bidding, tak bagi direct checkout ke checkout page ni. Selalunya saya terus pangkah lah. Saya memang berhulu sikit dengan vendor-vendor Mat Saleh yang belagak ni. Saya memang ajak yang mana-mana buat web saya cakap jangan buatlah produk dia ni. Even sampai ada someone tu, ada seorang hamba Allah ni siap dah buat web. Dia upah saya minta setupkan dia untuk sediakan data iklan. Untuk produk yang saya tahu produk ni, saya tak buat lagi tapi satu produk ni ada TOS lah, ada term of services yang vendor tak bagi pakai PPC, tak boleh direct check out. Dan bila saya tanya dia, tuan buat produk ni tuan pakai teknik apa? Bukan vendor dia tak bagi pakai ni ke? Lepas tu dia kata ya ke dekat mana tuan jumpa? Sebab ramai yang tak tahu lagi cara yang nak cari kat mana term of services yang vendor sembunyikan. Kadang vendor ni perangai pun orang cakap, tak mahu cakap perangai Yahudi ni dia sembunyi dia punya term of services tu susah untuk orang tengok. Untuk affiliate tengok sebenarnya ada term of services yang tak boleh promote pakai Google Ads, tak boleh brand bidding keyword produk tu, and then tak bagi direct check out lah. 3 benda yang famous ni selalunya kalau saya jumpa memang saya turun pangkal lah, saya takkan buat. Saya malas nak fokus pada produk high risk tu, saya pandang medium dengan apa? dengan low saja produk tu. Siapa yang ada follow saya punya ClickBank PKP challenge dekat wall? Yang sampai hari ketiga tadi saya share. Ada yang perasan atau ada yang tak perasan dekat wall? Okay, tak apa. Okay. Kalau siapa yang follow sampai hari ke 3 tadi, saya nak share screen dalam tempoh kita start pukul 9.30 tadi. Sebab yang ni esok pun saya update. Yang saya share tadi sampai update day hari ketiga saja sale tu. Saya share siap dengan ni lah. Tak apalah, dapat tahu saya punya akaun ClickBank yang saya buat eksperimen ni pun tak apa. Okay, ni sale yang masuk hari keempat lah. Ni sale untuk masuk hari keempat. Dan sale yang terjadi ni 112.36 ni untuk hari keempat untuk projek ClickBank PKP Challenge. Dia masuk waktu tempoh kita start tadi. Tak maaf. Start daripada 9.30. Kita mula tadi sehingga pukul 11. Notification masih masuk lah. And then, sekejap saya share dekat sini total cost iklan Sekejap saya tunjuk total cost iklan. Saya tengok dekat Google Ads saya. Supaya saya boleh ambil sampel situation dalam banyak-banyak soalan yang tanya tadi. Untuk tengok ROI untuk hari ni saja. Selepas 4 petang tadi masuk hari baru ClickBank. Kos iklan untuk sale yang berlaku tu
Saya letak bajet RM30. For today punya klik, saya dah dapat 40 klik dengan bajet iklan RM30. Total impression 281. Kos CPC saya 90 sen saja. Kos keseluruhan yang saya dah pakai untuk produk yang sale masuk tadi adalah sebanyak RM35. Saya bawa habis. Untuk sale yang $112 tadilah. Yang tu. Tapi sebab Google Ads ni dia tunjuk untuk today, bermakna start daripada 12:01 minit malam semalam sampai pukul 11 malam sekarang. Jadi bermakna klik yang 40 saya dapat ni pun termasuk dengan sale yang hari ketiga saya share dekat wall tadi lah, yang $32 tadi. Maknanya kalau saya nak kira cost ROI, saya kena campur yang day hari ketiga dengan CPC 90 sen Tuan Syam. Impression 281, klik 40. Sekejap saya nak share macam mana ni. Macam mana saya nak share? Tuan, ya saya. Keyword pakai keyword yang CB method ke atau ada daripada Uber saja? Kejap saya tengok. Saya pun dah lupa sebab saya run ni eksperimen, ada 2 je campaign untuk account yang saya run tu. Keyword 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Total ada 23 keyword, bermakna ada 13. Sorry. Tak clear sebab dia keluar connection unstable. Boleh dengar clear ke? Clear. Okay, clear. Total keyword saya kira ada 23, bermakna 13 keyword default dan 10 keyword yang saya tambah sendirilah. Tapi 10 keyword yang saya tambah tu pun semua 10 keyword tu masih ada nama produk tersebut. Syam dengar total CPC tadi, total CPC saya 90 sen je satu klik. Saya letak RM30 saya tadi. So overall saya habis untuk sekejap saya share one more time Untuk 2 hari ni lah, untuk Friday dengan Saturday ni sampai ke atas ni 112 dalam 114, 143 lah dalam 144. Dia punya 144 USD. Saya habis kos iklan untuk today saja, untuk this campaign. Sebab sale yang masuk dalam ni 112 ni saya tahu daripada produk yang kedua saja, bukan daripada produk pertama. Sale yang berlaku daripada sale produk pertama saja. Sekejap saya nak tengok overall. Kos dia RM35, 83 sen. Untuk total 2 hari ni lah, sebab tak sampai pukul 12 lagi. Sampai mana tadi Tuan Arasin? Okey, Tuan Farid mau tak? Sale semua dari produk kedua ke Tuan? Produk kedua saja Tuan Farid. Tadi last dekat siapa Tuan Sam? Dekat ni Cik Puan Mira. Macam kurang ni participant dalam ni. Oh okey, ada 22 betul. Soalan dekat chat ni saya attend kemudian. Saya nak habiskan yang dekat susunan video ni sebab dah pukul 11 dah. Kalau ikut time kat sini sejam 38 minit dah. Ada 20 minit ni. Kalau saya dapat go through one by one ni pun saya dah puas hati dah untuk first session ni. At least semua dapat the big picture dulu lah, sebab saya plan untuk session pertama ni saya nak warm up je dulu. Saya tak nak semua serabut-serabut sangat, stress-stress sangat, saya nak chill-chill je semua. Tapi semua dapat at least sedikit input dekat sini lah untuk session first ni. Produk pertama tu bila nak kena pancung? Kejap Mira ada soalan tak Mira nak tanya? Disconnect. Tuan Muhammad Hadri. Tak apa saya pass Mira. Tuan Hadri. Assalamualaikum, dengar Dengar. Okey. Sikit experience saya tak banyak pun, satu produk ke. Okey, Dah ada berapa I think 20
FTP plus sales. So sebab saya macam tak puas hati keyword tu, so saya ambil macam buat cakap lah, ambil Google suggestion keyword. Oh, tuan pakai suggestion keyword. Maknanya dah terjawab sebab tadi lah. dia macam dia macam tak habis atau lambat dia guna. Dia macam tak bergerak. So, saya guna tu terus boom, habis lah. Memang saya letak budget daily pun tinggi, 100 berapa lah. Lepas tu tak ada sale. Sebab dia lama-lama by day macam produk tu dia tak convert. Dia tak convert. Soalan tu bagus juga. Okey tuan Datuk, soalan tu bagus juga. Dia macam ni tuan, bila tuan mute dulu tuan punya audio tu. Okey, soalan tu bagus tau, sebab bermakna Tuan Hadri dia buat satu produk yang saya label sebagai cool. Saya akan letakkan sebagai cool produk yang berada dalam cool market. Sebab apa? Sebab produk tu tak trend lagi. Tapi advertiser macam Tuan Hadri ni memang Google sayang sangat. Sebab apa? Sebab salah satunya sebab dia gunakan citation keyword oleh Google, dan Tuan Hadri adalah contoh affiliate yang tolong mempopularkan, tolong mentradingkan produk tersebut. And then orang yang macam kita yang baca market, dah tahu produk tu dah naik pergi ke warm, baru kita akan masuk market tu, baru kita into market. Jadi bila Tuan Hadri dah loss 100-200, dia letak bajet besar, jadi tugas kita sebagai affiliate sebenarnya nak earn commission, bukan nak tolong popularkan produk. Jadi macam dapat saya, kalau kita nak buat produk, jangan ambil produk yang full market ni, sebab produk full market ni bagi affiliate lain yang tak ada ilmu, biar dia habis duit dia, and then dia tolong popularkan produk tu sebab dia dah guna general keyword yang Google bagi tu. And then bila produk tu dah start trend, produk yang dah start trend bagi saya adalah produk gravity 20 ke atas. 20 ke atas gravity produk tu baru saya yakin nak buat. Kalau bawah 20, saya akan buat juga, tapi kalau produk tu saya perasan sama dengan produk yang saya dah pernah buat. Boleh faham tak ayat tu? Saya ambil contoh, siapa yang pernah buat lab TikTok dalam ni, saya tahu ramai, sebab Tuan Afiq dah mention nama produk tu. Produk yang macam lab TikTok ni, siapa pandai cari dekat ClickBank Marketplace, sebenarnya ada banyak. Bukan lab TikTok saja. Format dia, format sales page lab TikTok tu, yang macam gitu dia punya format, ada dekat dalam Marketplace ClickBank. And then kalau tuan-puan jumpa produk tu, tuan-puan run, gravity saya dah jumpa produk macam lab TikTok ni, saya dah run masa gravity dia berada bawah 20. Lab TikTok sekarang dah 400 grafik. 400 ke 300 lab TikTok? 500. 500 dan gravity dia memang gila lah. Siapa yang nak masuk market masa gravity 500. Tapi saya jumpa produk yang format dia kita boleh baca sama macam lab TikTok, jual supplement. Sales page dia lawa, cantik, tawarkan 3 package supplement, dan saya dapat mula awal pada gravity sebelum cecah 20. Kalau saya nak buat hit and run macam Tuan Afiq buat, saya letak 1000 pun saya boleh makan main margin untuk sebulan. Especially bila gravity dia masih lagi bawah. Bayangkan baru belas-belas, dan saya expect produk ni kalau bila makin ramai orang dah jumpa, gravity dia akan naik ratus macam ni TikTok juga dalam tempoh 3 bulan akan datang atau 2 bulan. Tapi yang early bird macam saya yang jumpa produk ni, saya akan lenjan kau, saya akan tunjuk kau produk ni. Tapi saya still takkan main margin sebab saya letakkan tetap RM30. The highest daily budget saya letak untuk kempen saya pun hanya RM50, tak pernah lebih. Sebab macam saya dengan seorang lagi hamba Allah yang klien tu, saya suka tengok benda yang on daily basis. Saya suka tengok benda tu naik untuk long term lah, bukan terus naik sedebuk. Saya tak suka main volume. Saya bukan affiliate yang kejar volume, margin volume. Saya suka main yang konsisten. Dia ada two type of affiliate lah. Ada yang kejar volume, macam Tuan Afiq biasa main hit and run. Ada orang yang jenis suka konsisten main macam tu. Dia masuk konsisten, macam dia go smooth, dia play safe macam tu je. Sebab apa? Salah satu sebabnya, sebab satu kenapa saya tak nak main hit and run market ni, satu disebabkan saya tak nak rosakkan market tu sendiri. Sebab saya, bukan kata saya bagus ke apa, fikir orang belakang ke apa, tak. Kalau saya nak rosakkan market tu, saya boleh tunjuk kau tak bagi chance orang lain makan daripada produk tu. Tapi saya tahu rakyat Malaysia sekarang, especially lepas implemented ada, ramai orang yang nak earning daripada ClickBank ni. Dan saya memang dengan seorang lagi hamba Allah tu, dia produk dia buat dengan saya, apa yang saya ada, dia semua dia dah ada.
siap lebih lagi daripada saya. Total web dia sekarang, wallahi saya cakap dah lebih 50. Lebih 50 yang dia dah pernah order. And then berapa dia tengah running saya tak tahu. Tapi yang saya tahu dia daripada total web dia run, ada yang dia run, yang semua run dekat Google Ads memang confirm dia run. Dan ada sebahagian produk yang dia sayang dia akan run juga di Bing. Maknanya tak semua produk yang dia akan run di Google Ads dia akan run semua di Bing juga. Ada certain produk yang dia rasa dia boleh makan lebih, dia takkan up budget tapi dia akan buka di Bing. Itu cara dia makan lebih dah. And then kami sepakat kami makan secara adil lah market tu supaya dia tak rosak cepat. Dan gravity dia tu mungkin orang akan kata kalau kita tak makan pun Mak Saleh makan dulu yang lain. Tapi saya tak pandang Mak Saleh lah, saya pandang market Malaysia je lah, affiliate market Malaysia yang nak makan. Tapi kalau ada yang nak enjut, kalau ada yang pangai yang jenis memang nak makan banyak, terpulang lah, itu cara masing-masing lah. Cara saya dengan dia, saya rasa there's always ada produk lain yang macam tu kat ClickBank. Dia depend pada, it's about time dia kami nak buat ke tak buat. Kalau yang tu dah jahanam market tu, kami boleh cari produk lain. Sebab kalau ikutkan total produk dekat ClickBank, siapa tahu berapa total produk yang ada dekat marketplace ClickBank? Siapa yang boleh jawab? Siapa boleh jawab, saya bagi satu nama produk hot saya tengah buat. Saya buat kontes. Berapa total produk yang ada dekat ClickBank? Sekejap Pak Syafiq Cik Noh. Syafiq Cik Noh dia tahulah sebab dia buat web juga dulu. Betul ke Syafiq? Saya tengok jawapan macam tak tepat Saya tengah check ni jawapan dia. Tak tepat. Tak tepat Syafiq. 1 sampai 10. Bukan 3578. Kalau tengok dekat CP Graph, dia tunjuk dia punya total produk yang ada overall dalam ClickBank. Okey lah. Paling dekat saya rasa ni dekat Afiq 3.5k plus. Betul lah tu. As long average 3,500 ke 4,000 tu betul lah jawapan dia. Okey, produk dalam, kalau tengok dekat CP Graph, saya share screen Sekejap Macam mana Tuan Muhammad boleh terkeluar pula? Saya share screen Okey, kat sini. Saya tengok dekat sini 3578 result daripada CP Graph ni. Total produk yang ada kat sini, selalu kalau yang follow CP method dia akan suruh pilih mover and shaker lah. Tuan Malik cakap ambil mover and shaker. Okay, mover and shaker ni saya suggest kalau orang yang nak main untuk long term macam saya, dia akan tengok dekat mover and shakers lah. Untuk yang jenis macam Tuan Afiq, jenis yang ada capital mungkin besar, boleh pakai dekat growing vendor ni. Growing vendor ni adalah untuk orang yang nak main hit and run marketing lah. Okay. Kalau perasan dekat growing vendor ni, yang perasan lah yang nak buat puluh web atau puluh produk. Saya kalau tengok CP Graph ni, saya tak pandang pada nama produk. Saya suka tengok pergerakan graf kat belah kanan ni. Okay, graf yang belah kanan ni, saya suka tengok pergerakan graf tu. Macam orang kaji forex lah. Macam orang suka tengok graf forex tu. Saya suka tengok movement produk tu macam mana. Saya tak tengok dekat sini detail dia. Kalau jenis macam ni, dia terus terpacak naik macam tu pun, tapi this one produk ni saya tahu ada dalam grup ni yang dah buat macam ni, like TikTok pun Tuan Afiq cakap gravity dah 500 lebih. Yang ni produk semua yang tinggi-tinggi ni kalau siapa pandai buat, boleh dapat CPC murah, dia boleh main margin tinggi lah. Okay, dia boleh main margin tinggi, dia boleh main volume sale tinggi lah. Tapi kalau dia tak pandai, dia akan banyak loss dekat cost CPC dia. Cost CPC dia boleh saya average kan cost CPC tu lebih kurang
atas RM8 semua yang dekat growing vendor ni. Dekat growing vendor ni. Tapi jaga-jagalah dekat dalam growing vendor tu mostly yang gravity tinggi, vendor dia tak bagi pakai PPC satu, Google Ads. Tak bagi direct checkout. Pergi ke checkout page. So kena jaga kat situ lah. Tuan Asri, sampai Tuan Asri ke Tuan Arasi ya soalan tadi? Saya nak habiskan ni sebelum pukul 12 kalau sempat soalan. Bukan ni macam dah berlari ni. Lepas disconnect tadi. Tuan Asri dah ni dah bang. Abang nak tanya bang soalan? Tanya pasal Google Ads. Okey, boleh bang. Ya. Boleh. Teruskan. Macam mana nak settle masalah approve limited? Approve limited reason apa bang? Reason dia restrict medical content. Okay. Restrict medical content. Plus one more. Plus one more. One more lagi apa bang? Kalau abang tekan klik kat situ. Keyword abang tengah buka laptop kan? Reason tak tulis. Medical content. Medical content. Kalau plus one more lagi tu apa? Tu tak tulis. Abang dah klik ke belum? Dia kena klik kat situ dia keluar satu lagi. Maknanya ada dua approve method. Dopamine. Destination content. Dopamine. Disebabkan apa tu? Restrict drug term. Okay, yang tu satu lagi? Satu lagi tak tulis. Oh tak tulis. Okay tak apa. Dia selalu approve limited ni selalunya, abang target negara mana bang? Satu negara ke lebih daripada satu negara? US. US sahaja? State lah, state. US. Ya. Okay. Bukan, Kalau state lah, state. Oh, by state lah, by state. Okay, by state. Selalu approve limited kalau abang nak remove, dia kalau medical drug term ke atau drug content? Drug content. Drug content. Oh, drug content. Tapi dia tak spesifik keyword apa yang trigger drug tu. Tak dekat tu. Status iklan. Approve limited. Faham. Tapi bila abang klik dekat approve limited tu, dia selalu kalau medical drug content atau medical drug terms ada pakai ayat yang drug yang relate dengan drug dalam konten artikel review abang tu dekat web. Sebab tu yang dia menyebabkan approve limited. Jadi cara kalau abang patut saya nak tahu abang boleh klik ke tak dekat perkataan approve limited tu dekat Google Ads, abang boleh klik, dia akan paparkan detail terms ataupun perkataan yang menyebabkan abang kena approve limited. Sebab kalau macam contoh, saya pernah buatkan produk Halki Diabetes untuk klien. Contoh ayat perkataan yang menyebabkan dia jadi drug limited tu, drug term tu adalah perkataan insulin contohnya. Jadi saya akan login ke WordPress admin, saya akan tengok saya punya front page tu, cari mana sentence yang ada perkataan insulin, saya akan replacekan word insulin yang Google Ads tak bagi tu dengan word yang sinonim dengan insulin. And then bila saya publish and then saya resubmit semula atau saya appeal semula iklan tu dengan Google, dalam 24 ke 72 jam dia jadi fully approved. Dah tak ada limited dah. Nak kena ejar website lah. Kena ejar website, tapi dekat Google Ads tu abang boleh share screen, tapi abang buat produk kantoi pula nama produk kalau share screen abang. Sebab saya dah allow dah semua boleh share screen masing-masing ni. Sebab kat situ sebenarnya abang boleh klik sebenarnya. Abang klik dekat approve limited tu nak tahu wording apa menyebabkan dia trigger approve limited tu. Tak apa, abang try Godot dulu. Jadi kalau anda kata abang berjaya jumpa, abang bagi tahu semula nanti kat saya word dia tu. Okey. Okey, Tuan Amino dah. Azwan Syahmi, Tuan Azwan Syahmi.
Okay, mungkin pergi toilet. Tuan Syam Mokhtar. Tuan Syam Mokhtar. Toilet juga. Okay, jaga baby kot. Papa baru Tuan Syam Mokhtar. Baru dikurniakan cahaya mata. Baby girl. Afiq punya. Afiq soalan saya dah tanya tadi. Jadi saya tanya soalan jawapan yang dekat chat tadi tu. Bila nak pancung product first tu. Nanti saya jawab soalan tu. Okay, Tuan Syam banyakkan dah dijawab. Okay, nice. Puan Syuhada Wan Zain. Ada soalan ke Puan? Oh, mungkin away juga. Tuan Wan Arbi. Rasanya dah terjawab semua buat masa ni. Okey, tak apa. Okey, Tuan Farid Mokhtar. Next time saya kerja. Ada soalan Tuan Farid Mokhtar yang selain daripada yang dah ditanya tadi? Tak ada. Semua dah termasuk dalam soalan saya. Alright. Okay. Tuan Muhaimin. So far semua okey setakat ni. Tuan Farid online dua tempat handphone dengan laptop . Ya. Ada siapa-siapa yang saya terlepas lagi tak yang saya tak jawab? Walaupun agak mungkin laju, mungkin ada yang lama. Tapi saya just nak spitball dulu. Okay, saya tengok dekat chat dulu . Bos, saya nak tanya bos. Tuan Syafiq Cik Tadi Noh. saya dah tanya. Ya betul. Saya nak tanya. Okey. Kejap Tuan Hadri dengan Tuan Asri mute sekejap di mic tu. Saya nak dengar ni. Tuan Syafiq Cik Noh. Okay, macam mana kita nak dapatkan produk yang kita rasa ada potensi untuk buat sale, walaupun kalau kita tengok kat graf CB graf tu dia tak cantik pun, graf dia tak naik pun. So macam mana kita nak pilih produk tak hot tapi dia warm, tapi dia tak cool. Maknanya macam produk saya cakap tadi lah. Yang produk saya graf cakap dia tak cantik sangat pun. Ada contoh produk tapi kita rasa dia boleh buat sale. Ada contoh produk tak yang graf tak cantik tu? Sebab selalu saya depend pada produk. Saya depend pada graf selalunya saya akan tengok. Depend pada graf. Apa nak cari ada sampel tak? Share screen. Sebab saya selalu pilih produk macam saya cakap, kalau macam produk tu even gravity dia masih lagi bawah 10. Bukan under range yang CB method suggest. CB method suggest produk antara 20 ke 60 kot gravity dia. Saya lupa. Tapi gravity yang safe lah. Macam saya tengok produk tu selalunya sebenarnya produk macam Laptop lah saya cakap. Produk macam Laptop ni dekat dalam marketplace ClickBank sebenarnya ada produk lain yang orang tak jumpa. Ada golden nugget sebenarnya produk yang macam Laptop, tapi vendor dia tak banyak songeh macam Laptop. Kena pandai korek cari. Sebab tu saya tanya pasal total produk tadi kan. Total produk ada 3,500 je Syafiq. 3,500 tak banyak tau. Kalau sekali mengadap mesti habis punya. Saya pernah tengok sampai page ke 100 CB graph tu. Saya pernah tengok sampai ke page yang ke 100 lah sebab dah buat web client dah beratus kan. Jadi nak muntah lah tengok produk CB graph tu. Sampai saya sendiri tak lalu nak top up web sendiri dah. Jadi macam Syafiq, saya rasa kalau macam bro dah ada orang cakap background macam saya juga boleh buat web sendiri apa semua. Hosting macam kita sekali pakai yang boleh letak unlimited add-on hosting kan. Cost kalau saya sendiri yang buat tadi, saya macam dah ada unlimited add-on hosting yang boleh letak unlimited add-on domain. Cost domain saya habis RM16. Cost artikel saya habis dalam RM40. Itu je lah cost yang saya habis untuk saya try out satu produk dalam RM56 ataupun dalam RM60 lah kalau saya genapkan.
Maknanya kalau saya nak buat untuk satu set A yang ada 5 produk tadi, saya habis 300 untuk web. Kalau tu sebab saya buat sendirilah. Untuk kelebihan siapa yang boleh belajar buat web sendiri, tuan puan memang boleh jimat banyak lah. Kat situ sebab tak perlu outsource untuk developer buatkan. And then dalam part sesi ni juga akan datang kalau ramai nak saya share screen share macam tadi, macam mana cara saya set up web secara laju, macam web yang saya buat untuk klien. Ada yang dah tahu, sebab tu saya dah tengok majority lah. Tapi mungkin satu seorang dua macam Syafiq, macam Afiq, dia orang memang dah web developer main AdSense. Macam Syafiq pun memang web developer juga, ramai dah web developer kat sini, ramai dah tahu dah buat web. Cuma macam soalan Mira tadi, mungkin dia nak tahu macam share hosting apa saya pakai, team apa saya pakai, benda tu technical sikit lah kalau nak buat. Yang lain nanti yang mana dah tahu dia jadi bosan pula kalau saya buat kan. Seorang dua je yang nak tengok. Okay, saya back pada soalan Afiq tadi, bila saya nak pancung produk first yang saya buat untuk ClickBank KKP Challenge tu. Jawapan dia, saya akan pancung kalau kos iklan saya dah cecah. Kalau kos iklan saya dah cecah 200, tak lekat satu sale. Sekarang ni kos iklan saya letakkan dekat Google Ads ni, dekat handphone saya ni. Tak nampak nama produk kan? Untuk produk first tu, start daripada first day saya run dengan produk second. Saya tekan untuk overall lah. Tadi saya sebut klik dengan impression untuk yang by today. Ini untuk overall. Start saya run daripada 3 hari lepas. Produk pertama, saya cuma boleh dapat 5 klik sahaja daripada impression 294. 5 klik daripada 294 impression. CTR memang teruk gila lah. Kalau 294 orang dah search, cuma 5 orang je yang klik, maknanya CTR saya memang teruk lah. Click through rate saya teruk. Average CPC saya dalam $1, RM4.12. Kos saya untuk 3 hari ni tanpa sale saya habis RM20.06. RM20.60 lah. RM20.60. Kenapa bila cecah 200 dia makan iklan saya baru saya stop untuk produk first ni? Sebab commission untuk produk first ni dia tinggi. $200. Sebab kalau saya habis 200 ataupun saya habis 100 baru saya dapat satu sale. Satu sale commission daripada produk ni dia cover banyak overhead saya. Sebab kalau habis RM100 dapat produk yang boleh bagi commission $200 ke atas per sale, which is equal kepada RM800. Buat apa kita nak goyang bila iklan 3 hari run baru habis RM20.60. Sebab tu saya tak pancung lagi produk ni. Sebab produk ni kalau dia dah convert sale nanti, dia akan cover ROI